Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua penonton segmen My Book Time siri yang ke-62. Selamat datang ke page Momen Buku. Sebelum kita mulakan sesi live kita pada malam ini, kupas buku kita pada malam ini, insyaAllah kita santai-santai sahaja. Boleh komen dulu anda datang bersiaran daripada mana, ya ke tak. Suara saya jelas ke tak? Boleh saya cek dulu gambar audio video okey ke tak. Okey, jadi insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan panel kita. Kita akan mengupas buku 12 Rules of Life. Ada yang pernah baca ke buku ni? Tadi sebentar tadi saya berada dengan panel lah dekat belakang stage. Berbual dengan panel sekejap sebelum start live ni. Dan panel kata tak payah baca buku ni, tak menarik pun. Tapi ada yang lebih menarik daripada buku ni, iaitu kisah penulis buku ni. Pelik sungguh kan. Orang nak kupas buku yang menarik, tapi buku ni dia katanya agak berat lah. Tapi nak tahu kenapa, kita akan bersama dengan panel sekejap lagi. Kita tengok sikit kat sini ada Aini Sofia, terima kasih. Syarah Syamimi Manchester, Macangster hadir. Nurul Alnisha, salam dari Pasir Mas Kelantan. Nurul Iliani, housemate panel clear. Oh, Yusran Azim, jauh bersiaran. Cairo clear. Okey, terima kasih. Jemput like, komen dan share. Boleh tag kawan-kawan anda. Saya Syari Muhammad, insyaAllah selaku moderator lah pada malam ni. Saya secara peribadi, saya sendiri pun tak pernah baca lagi buku ni. Jadi orang kampung saya kata, kalau kita ni malah baca buku, kita pergi dengar lah orang nak royak gapo pasal buku tu. Jadi malam ni insyaAllah kita sama-sama mendengarlah kupasan daripada buku bersama dengan panel kita. Saya bawakan kepada anda Tuan Fakrul Razi Yahya. Dia persilakan masuk. Okey, alhamdulillah. Apa khabar? Sihat? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nampak banyak molek rak buku belakang. Background ni je yang ni apa ni? Green screen. Green screen. Saya punya real ni. Okey, baik. Jadi saya rasa kita boleh mulakan boleh ataupun macam mana? Terpulang pada moderator lah. Follow je. Sebab lama tak jadi moderator ni, jadi blur sikit Okey, tak apa. Jadi untuk round pertama ni kita terus pada soalan Saya tak ada untuk buku ni, kenapa pilih buku ni untuk dikupas? Dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Dinda Syuari kerana menjemput memoderatorkan sesi hari ini. Terima kasih Momen Buku jemput saya. Akhirnya sesi ke-60 siri ke-62 baru saya dapat muncul di My Book Time. Dan alhamdulillah kali ini bersiaran sempena, kebetulan pula sempena dengan Pesta Buku Antarabangsa KL. Jadi siapa-siapa yang berkelapangan, jom kita sama-sama meriahkan Pesta Buku Antarabangsa PBA KL di PWTC insya-Allah. Berkenaan dengan buku ni, untuk saya jawab soalan kenapa saya pilih buku ni. Buku ni sebenarnya saya baru baca juga. Lama dah saya nak baca buku ni, cuma dia tak ada desakan. Saya cuba baca, tapi jujur saya bagi tahu buku ni kalau nak baca secara santai, saya rasa akan agak lama untuk ambil masa untuk habiskan buku ni.
Jadi bila koordinator My Book Time jemput saya pun bagi tahu saya nak bedah buku ni. Jadi dia jadi push factor lah untuk saya baca. Dalam masa seminggu, alhamdulillah saya sempat lah habiskan lah untuk buku ni. Dan kenapa saya pilih buku ni? Untuk jawab soalan ni saya nak tunjuk slide dah, tapi macam mana nak tunjuk Host boleh tolong. Okey. Saya ada sedikit lah slide untuk memudahkan perkongsian. Cuma saya kena nanti moderator kena alert pasal masa sebab kita ada 12 rules. Kalau satu rule saya ambil 5 minit dah sampai 1 jam dah. So saya cuba untuk ringkaskan. Tu tak masuk benda lain lagi. Okey, buku ni terlebih dahulu saya nak bagi tahu saya mengenali buku ni. Sebelum saya kenal buku ni, saya lebih dahulu mengenali penulis buku ni, iaitu Profesor Emeritus Dr. Jordan B. Peterson. Nanti saya akan terangkan siapa beliau. Saya terlebih dahulu kenal dia, kemudian saya tahu yang dia tulis buku. Kemudian saya tertarik untuk baca buku dia. Saya pun saya tak cari tapi saya download melalui Kindle. Sebab buku dia agak susah untuk cari yang fizikal. Ada je kat Shopee kalau nak baca. Cuma saya cuba untuk baca secara Kindle. So kenapa saya pilih buku ni? Saya nak rangkumkan dalam 3 objektif sesi kali ini untuk saya jawab soalan tu. Pertama, saya rasa buku ni penting. Syuari bagi tahu awal, saya tak galakkan buku ni dibaca oleh semua orang sebab takut moral down nak habiskan. Tapi walaupun buku ni mungkin agak susah untuk dihabiskan, tapi gist ataupun intipati ke semua 12 rules, 12 rules for life yang digariskan oleh Dr. Jordan Peterson ni, pada saya sangat penting untuk kita semua tahu. Jadi tujuan saya nak kongsi buku ni adalah untuk orang tahu intipati buku. Tak baca buku tak apa, tahu intipati. So nak memperkenalkan dengan semua penonton apakah intipati kepada 12 rules for life ini, bukan for life. Dan yang kedua, saya nak memperkenalkan penulis. Saya nak mendekatkan semua penonton hari ini dengan Dr. Jordan Peterson. Kenapa saya akan bagi tahu lepas ni, insyaAllah. Dan yang ketiga, untuk menggalakkan, tak nampak lah, menggalakkan membaca. Sebab pada saya, siapa-siapa baca buku ni, kita tahu buku adalah gerbang ilmu ataupun jambatan ilmu, ataupun jendela dunia. So pada saya, walaupun kita tak mampu untuk habiskan keseluruhan buku ini, tapi dengan kita mengenali intipati buku, dengan kita faham intipati buku ini dan mengenali penulis buku ini, sudah cukup untuk kita memasuki satu area, satu lapangan ilmu yang sangat baru yang saya sendiri belum jumpa sebelum ni, dan kita mendekati seorang persona yang pada saya penting untuk kita dekati untuk mendepani dunia hari ini. Saya nak galakkan orang baca buku dan mendekati tokoh ilmuwan. Itu tujuan saya nak pilih buku ni kali ni lah. Itu untuk menjawab soalan pertama daripada Adinda Syuari, moderator. Serah balik pada moderator lah. Apa soalan seterusnya? Soalan seterusnya, saya tertarik tadi sebab panel kata ada kisah tentang penulis buku ni. Jadi kita nak tahu lah kisah tentang penulis tu, apa yang menarik tentang kisah penulis tu. Sebab tadi kebetulan nampak slide tu kau penulis. Jadi soalan tu kita ikut slide. Saya tak tengok slide tapi nampak. Jadi silakan. Okay, apa yang menarik tentang penulis ni? Okey, terima kasih. Ada kisah di sebalik dia tu. Ya, betul. Okey, macam mana nak tunjuk balik ni? Kena host control kot. Slides on please. Okey. Dr. Jordan Peterson. Pertama, Dr. Jordan Peterson ni dia seorang clinical psychologist. Clinical psychologist ni maksudnya ialah dia seorang counselor kan. Dia bukan psychiatrist macam Dr. Iliani, housemate saya. Dia seorang psikologi yang berkhidmat dalam bidang klinikal. So dia orang clinical psychologist. Dia telah berkhidmat secara lebih kurang lah 25 tahun dan dia bagi tahu dia jumpa average 20 orang seminggu selama 25 tahun.
So buku ni adalah satu reflektif kepada pengalaman dia jumpa orang-orang yang bermasalah. Masalah lah kita boleh kata. Bila jumpa clinical psychologist ni, orang yang mengalami masalah dalam kehidupan. Boleh dikatakan sebagai satu summary macam mana kita nak berhadapan dengan dunia. Dan 12 rules inilah yang akan menjadi antidote ataupun benteng untuk kita mendepan di dunia hari ini. Pertama, so dengan kita mengetahui dia sebagai seorang clinical psychologist, kita akan lebih menghargai kaedah penulisan dan juga kenapa beliau menulis buku ini dengan cara begini. Kalau kita tak faham kenapa dia tulis dengan filosofi yang agak mendalam, sebab biasa kalau kita baca buku motivasi lain dia agak simple, straightforward. Tapi buku ni dia lebih berfalsafah dan lebih deep, kalau saya boleh katakan sebegitu. So ia adalah reflect kepada pengalaman dia sebagai seorang clinical psychologist. Yang kedua, dia adalah seorang public intellectual. Saya rasa tak ramai public intellectual yang kita boleh dapat, yang kita boleh kenal dalam dunia hari ini. Public intellectual ni maksudnya ialah dia seorang ahli akademik sebab dia seorang pensyarah di Universiti Toronto, Profesor Emeritus. Pada masa yang sama, ulasan beliau itu boleh diterima oleh hampir segenap lapisan masyarakat. Biasa kalau kita dengar syarahan profesor ni, dia macam susah, dia kena ada asas ilmu yang kukuh baru kita boleh faham syarahan-syarahan profesor tertentu. So public intellectual ni tak ramai. Beliau adalah salah seorang. Saya pernah kongsi buku dalam My Book Circle sebelum ni. Antara yang lain adalah Yuval Noah Harari. Mungkin kalau di US ada seorang lagi, Neil Tyrese Gibson, seorang lebih kurang lah. Dan dia, pada saya sangat tertarik dengan persona ataupun ikon seorang intellectual, akademia, tapi dia boleh diterima oleh public. Buku dia ni menjadi best selling di beberapa negara lah. Yang ketiga, dia seorang YouTube personality. Syuari nak jadi seorang influencer. Sebelum dia tulis buku ni, beliau telah pun upload. Dia ada channel di YouTube. Dia upload semua lecture dia. Lecture dalam kelas dia rakam, dia upload di YouTube. Ini jarang lecturer buat. Dengan menggunakan kamera angle yang baik lah. Dia ada editing, bukanlah macam live YouTube ni, live kelas tu, tapi ada editing yang baik. So kelas dia tu macam kita boleh akses menjadi public class. Selain daripada dia juga sebabkan dia seorang public intellectual, jadi invited speaker panel. Dan pada saya, beliau seorang yang sangat precise, dan artikulasi perkataan dan juga ayat dia tu memang power lah. Saya boleh cakap power. Jarang seorang profesor yang boleh bercakap dengan laras bahasa sebegitu. Dan saya sangat kagum dengan cara dia mengulas sesuatu persoalan ataupun isu dengan begitu tepat. Pemilihan perkataan, ayat yang padu. Macam saya cakap ni, dia tak padu lah. Kalau dengar Profesor Dr. John Peterson ni, kita akan tahu dia seorang yang padu. Dan akhir sekali, antara karakter menarik dia selalu di kriteriakan sebagai seorang yang konservatif. Kenapa dia titik tolak Profesor Dr. Peterson ni meningkat naik, nama dia menjadi seorang menjadi popular, ialah apabila Dr. Peterson ni dia mengkritik satu enakmen undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Kanada, dan undang-undang tu menggariskan perlunya, dia panggil gender pronouns, kata ganti nama kepada gender. Kita kalau ada he, she dalam bahasa Inggeris, him, her, tapi disebabkan gerakan yang di-describe oleh Dr. Peterson sebagai radical left, menyebabkan ada lebih 70 kata ganti nama untuk gender berdasarkan dia ni homo ke, lesbian ke, trans ke. So setiap satu tu ada kata ganti nama yang tersendiri. Maksudnya kalau dia tu seorang perempuan trans, tak boleh guna she, kena guna kata ganti nama lain. So dia kritik bill tu, dan nama dia mula naik selepas daripada tu.
So disebabkan pandangan dia ni yang agak dikatakan konservatif, pada saya menarik untuk kita explore hujah-hujah beliau berdepan dengan isu-isu hari inilah. So inilah tentang Dr. Jordan Peterson. Ini panjang lah sudah. Seterusnya, Syuari, itu kenapa saya tertarik dengan penulis ini yang menyebabkan saya nak baca buku dia. Okay, baik. Terima kasih panel atas penjelasan tadi. Pengenalan kepada penulis buku kita yang kita akan kupas hari ini. Kita nak raikan sedikit penonton-penonton yang ada Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tu? Haji Nadia Osman, Semarakkan Budaya Membaca. Yani study moderator je. Slide. Yang khusus Teru, mantap kan moderator. Syarifah Pandu. Sofia, suara band sama dengan Fitri Yahya. Ni adik dia lah. Ni Fakrurazi Yahya. Nampak kan dia macam tak apa sihat tu. Suara tak sihat tu nak Fitri Yahya. Oh, kurang sihat sikit. Okey, baik. Kurang sihat. Okey, insyaAllah. Okey, tak apa. Kita akan teruskan sesi kita. Disebabkan sesi mana ni adalah sesi kupas buku. Jadi kita dah kenal dia punya tulis buku. Jadi dengan klise lah, kita tahu lah apa isi kandungan buku tu. Apa yang tajuk dia tu 12 rule untuk kehidupan, for life. 12 peraturan, 12 panduan untuk kehidupan. Jadi apa 12 panduan tu? Saya rasa mungkin kalau nak kupas semua rasa macam tak sempat sebab 12 tu panjang. Jadi mungkin yang boleh dengan menarik lah untuk dikongsikan pada orang. Selebihnya tu kita minta penonton baca lah. Kalau penonton disebabkan kongsi penonton yang sedang menonton pada malam ni soalannya, boleh terus kemukakan dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan nanti. Jadi dengan klise inilah saya persilakan panel untuk makan. Okey. Kita tak isikan kan? Suara Syuari putus-putus. Saya dengar putus-putus sama ada saya punya line masalah ataupun internet Syuari yang masalah, saya tak tahu. Boleh tolong komen. Okey, next slide lah. Saya tak sempat beli buku, saya bagi tahu. Sekarang saya cuma baca melalui Kindle. Tapi moderator ulas tentang 12 rules for life. Saya nak sebut sebelum saya kupas tentang rules tu, saya nak sebut kenapa ada 12 rules ni, kerana ia adalah an antidote to chaos. Ini adalah satu pernyataan yang menarik sebab hari ini kita hidup dalam dunia yang sangat chaotic dan inilah adalah undang-undangnya untuk kita berhadapan dengan chaos. Sebelum tu saya nak penting untuk saya sebut tentang benda ni sebab kita hidup dalam dunia hari ini ada order dan ada chaos dalam setiap masa. Ada undang-undang dan akan ada kekacauan. Biasanya orang akan anggap kita nak hidup dalam order. Tapi secara ringkas ni saya bagi tahu, kedua-dua ini perlu ada dalam setiap masa kerana dia akan membina satu keseimbangan dalam kehidupan. Contohnya, kalau life kita ni selalu dalam order je, tak ada kesibukan, tak ada kerja baru, tak ada cabaran baru, maka hidup ini tak akan berkembang. So cabaran baru, kerja baru, kesibukan kita dalam kerja itu adalah chaos. Dan chaos itu penting untuk kita berkembang. Tinggal lagi untuk memastikan chaos itu tidak terlalu besar, maka itulah pentingnya untuk kita ada 12 rules ini. Okay. So sebenarnya order and chaos ni dia kena hidup secara seimbang. Benda ni ada dikongsilah dalam oleh Dr. Peterson. Dan benda ni ada dalam konsep yang and yin yang dalam hikmat api syurga meragut lalang alam perwira Jifat ni. Sebenarnya benda ni kena ada keseimbangannya dan entropinya. Jadi keseluruhan
12 rules undang-undang ini perlu dilihat adalah untuk membendung chaos daripada berlaku. Dia bukan macam Seven Habits, dia bukan macam buku-buku motivasi lain, tapi rules ini adalah untuk membendung daripada chaos itu berlaku. Itu penting untuk kita faham, konteks perbincangan buku. Okey. So saya anggap apabila benda ni adalah rules, saya cuba untuk bagi analogi macam kita bawa kereta jalan raya ataupun bawa motor. Jadi bila kita nak lalu jalan raya, dia kena ada peraturan. Kalau tak, dia akan jadi chaos. So peraturan inilah yang kena ada untuk ada order dalam jalan raya. Kalau tak, semua orang akan bawa ikut suka hati. Cuma ada tempat-tempat tertentu dalam jalan raya ni yang ada sedikit kelonggaran peraturan menyebabkan orang boleh bawa dengan lebih sesuka hatilah, macam dekat jalan kampung tak pakai helmet contohnya. Kalau di lebuh raya mungkin had dia 110, kadang-kadang bawa superbike boleh pergi 27 contohnya. So ada keseimbangan juga dekat situ. Cuma pentingnya ada rules supaya bila kita melalui jalan ni ada order, dia tak kucar barang lah. So ada 12 order yang kita akan kupas malam ni. 9.30 saya cuba habiskan pukul 10 Tak ada soalan lain Syuari? InsyaAllah. So kita mulakan dengan rules pertama. Pertama, stand up straight with your shoulders back. Okay. Dr. Peterson sebut dalam bab ni, rule yang pertama ini dia menyamakan manusia ni dengan lobster. Ni lobster yang belum masak. Lobster yang dah masak dia merah. Kenapa? Sebab atas hujah saintifik yang agak panjang, lobster ni dia ada struktur sosial, struktur sosial dia agak sama dengan manusia, dengan manusia. Sebab dia ada orang yang hidup dalam hierarki tinggi, ada lobster ni dalam hierarki tinggi, ada lobster dalam hierarki rendah. Lobster yang hidup hierarki tinggi mungkin jutawan ke semua. Lobster yang agak kuat, dia akan duduk di sarang yang lebih selesa, dekat dengan makanan yang banyak, dia akan dapat lobster perempuan yang lebih sesuai. Itu struktur sosial. Maksudnya lobster juga hidup dalam struktur sosial yang sama macam manusia. Lobster juga ada sistem saraf dan terutama sekali hormon serotonin yang ada persamaan dengan manusia. Okey, ringkas cerita, lobster yang berada di hierarki tinggi, lobster hierarki tinggi ni akan ada postur yang lebih tegak berbanding lobster yang berada di hierarki rendah, lobster yang lemah. Lobster yang lemah ni lobster yang dah kalah perang. Lobster gocoh-gocoh. Lobster gocoh-gocoh, lobster yang kalah gocoh ni, dia akan lebih tunduk berbanding dengan lobster yang meneh. Tu biar dah bau budu. Tapi nak bagi tahunya adalah rules pertama ini adalah kita kena membetul kalau kita dalam kehidupan kita tu berada rasa macam ada benda tak kena dan sebagainya, kena mulakan dengan membetulkan postur duduk. Sebab dengan kita membetulkan postur duduk itu sudah boleh mempengaruhi otot kita dan juga sistem badan kita untuk merembeskan lebih banyak hormon serotonin, dan eventually dia akan menjadi satu proses membangkitkan kembali kehidupan kita daripada berada di hierarki bawah untuk cuba untuk naik ke hierarki yang lebih tinggi. Dia akan memperbaiki keyakinan diri, emosi, memperbaiki mood, dan akan meningkatkan accountability dan juga memperbaiki persepsi orang kepada kita hanya dengan kita membetulkan postur duduk. Lepas tu akan ada tindakan-tindakan seterusnya lah. Okay, itu rule yang pertama. Jadi pertama sekali dalam hidup kita ni, kita duduk di mana-mana pun kalau rasa kita di down dan sebagainya, mulakan dengan betulkan stand up straight with your shoulders back. Ada satu, ni tambahan saya tak dulu baru teringat. Ada satu YouTube TED Talk. Boleh cari TED Talk body language. Dalam TED Talk tersebut, speaker tu bagi tahu biasanya body language ni orang baca sebagai signal apa dalam diri dia. Maksudnya kalau diri dia tak confident, akan ada macam body language tak confident. Kalau orang pergi interview, dia tu nervous dan sebagainya, akan ada body language dia nervous dan sebagainya. Tapi
vice versanya adalah kalau seseorang itu membetulkan body language dia, dia akan memperbetulkan dalaman dia. Boleh faham tak? Kalau dalaman dia lemah, body language dia akan jadi lemah. Tapi kalau dia memperkuatkan body language dia, dalaman dia pun akan jadi kuat juga. Itu rule yang pertama. Okay, boleh. Okay, 4 minit. Rules kedua. Treat yourself like you are someone you are responsible for helping. Treat diri kita, kita hendaklah melayan diri kita sebagaimana dengan beranggapan kita bertanggungjawab ke atas diri kita. So, rules nombor 2 ni macam kita kena letakkan diri kita dekat luar. Biasanya kita akan dengar, kalau kita nak orang baik dekat kita, kita kena bawa baik dekat orang jugaan. Tapi, ada setengah orang ni, dia tak baik pun kat diri sendiri. Contohnya macam saya. Sekarang ni, tak berapa sihat. Setengah-setengah orang lain dia tak berapa sihat. Darah tinggi, oksigen manis. Bila doktor suruh makan ubat, dia tak makan ubat. Jadi dia tak bertindak baik ke atas diri sendiri. Dr. Peterson dia ambil perumpamaan orang yang ada orang ni dia memelihara anjing. Kalau anjing dia sakit, dia bawa pergi doktor vet bagi ubat, dia akan lebih berdisiplin bagi ubat dekat anjing dia berbanding dia disiplin makan ubat untuk darah tinggi dia. Ataupun orang yang ada kucing, ubat untuk kucing versus untuk ubat diri sendiri. Orang yang sayang kucing ni, dia lebih konsisten dan istiqomah bagi ubat dekat kucing daripada istiqomah dia makan ubat untuk diri sendiri. Sebab dia bertanggungjawab ke atas kucing. Kucing tu tak pandai makan ubat sendiri. Macam itulah perumpamaannya. Jadi, dalam rules kedua ini, saya suka untuk bagi tahu untuk kita cuba untuk keluar dari diri sendiri, kita tengok diri kita. Apa benda kita kena betulkan pada diri kita. Ini macam muhasabah lah. Dan bila kita responsible pada diri sendiri, kita bukan sekadar buat benda-benda yang mudah-mudah, yang simple-simple, baik-baik tapi ada benda-benda yang lebih perlu yang kita kena buat. So treat yourself like you are someone you are responsible for helping. Okay. Ini rule nombor 2. Contohnya, ataupun kita bertanggungjawab ke atas anak kita. Macam saya sekarang ada anak sekolah. Anak tu kena buat homework contohnya, kerja rumah. Kita bertanggungjawab untuk pastikan anak kita tu siap kerja rumah dia. Siapa ada anak kat sini boleh relate lah kot. Jadi sebabkan saya bertanggungjawab untuk pastikan anak tu siap kerja sekolah, saya kena spend masa untuk monitor dia buat kerja sekolah. Jadi macam tu juga kalau kita tengok diri kita, okey, aku ni kurang membaca. Contohnya. So kita kena treat diri kita ni dengan memastikan kena luangkan masa untuk baca buku. Macam tu. So sebab diri kita yang di luar tu bertanggungjawab untuk jaga, maka bagi itulah kita kena jaga. Kita kena observe diri kita ni masa makan ubat, masa tidur dan sebagainya. Okey, boleh. Ini rule nombor 2 lah. Okey, 3 minit yang ni. Rule nombor 3. Boleh faham tak ni? Syuari kalau ada soalan di komen boleh terus bagi tahu. Saya tak perasan. Kalau siapa-siapa ada soalan pun boleh terus bagi di komen lah. Host boleh naikkan komen, saya cuba jawab. Rule nombor 3, make friends with people who want the best for you. Berkawanlah dengan orang yang terbaik untuk diri kita. Kawan ni, saya cuba bayangkan Dr. Jordan Peterson ni bagi tahu benda ni sebab ramai pesakit dia ni dah bermasalah sebab kawan. Ikut kawan. Kalau kita nagih dadah, curi sebab ikut member kan. So mungkin sebab itu dia bagi tahu, make sure kita berkawan dengan orang yang nak yang terbaik untuk diri kita. Kita kadang-kadang kawan ni, kita cari kawan ni untuk happy-happy. Untuk makan-makan, lepas tu habis tak ada. Okey, bukanlah tak boleh berkawan dengan orang macam tu. Tapi kita kena tambah kawan yang memang nak tengok kita ni dapat benda yang terbaik. Kerja yang terbaik. Kalau kita duduk lepak makan-makan pun dia akan tegur kita. Aku tengok mu ni jangan pergi sejid lah ni. Contohnya sejid masjid. So ada dia tegur. Dia nak the best for us. So orang macam ni kita kena lebih rapat dalam circle kita lah. So bila sebut tentang sebenarnya kalau ikut
Dr. Peterson benda ni lebih mendalam. Cuma saya cuba simplifykan. Kalau kita tengok dalam circle medsos kita, kita pun kena tengok siapa kawan yang concern dengan perkembangan diri kita dan dia nak tengok yang terbaik. Macam saya sekarang berada dalam circle komuniti buku kan. Saya banyak kawan dengan penjual buku, penerbit buku dan sebagainya. Saya boleh tengok macam mana ekosistem lah, saya boleh bukan ekosistem sangat. Hubungan antara penjual buku syarikat A dengan syarikat B, dengan syarikat C, syarikat D, beberapa syarikat yang berbeza, tetapi masing-masing menggalakkan syarikat yang lain ni untuk lebih maju. Diorang ada minum kopi bersama, diorang ada perkongsian macam mana nak improve sales sebagai contoh, penerbitan buku dan sebagainya. Ini adalah contoh circle kawan yang boleh membantu kita untuk improve diri dalam bidang kita. Jadi selain daripada kawan-kawan yang kita selalu turun untuk minum-minum dan sebagainya, pastikan kita ada kawan yang contohnya dalam career kita yang boleh bantu untuk kita lebih upgrade diri kita. Kalau tengok dalam bisnes ada coaching dan sebagainya. So benda ni mungkin guru-guru, contohnya Syuari dalam bidang, Syuari kerja ke pula ni? Kita kena cari circle yang boleh improve kita punya career sebagai contoh. Itulah rules nombor 3. Rules nombor 4 ni saya mungkin tak sentuh panjang. Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. Saya cuma nak pesan, benda ni kita kena compare dengan diri kita semalam, bukan dengan orang lain. Cuma pesan saya, benda ni adalah untuk berhati-hati dengan lingkungan medsos kita. Sebab inilah toksik yang sebenar. Chaos kepada pemikiran kita sebab kita banyak compare diri kita dengan medsos yang kita tengok. Kalau kita jenis orang yang suka upload, kita compare gambar kita tak cantik. Kita compare orang lain dah dapat lagi banyak like. Ataupun kalau sesama influencer, dia akan compare siapa yang lagi dapat banyak follower sebagai contoh. Itu adalah comparison yang tidak bagus dan akan membawa kepada chaos satu hari nanti. So stop that. Tapi compare lah dengan diri kita yang semalam. Itu sudah bagus. Kalau hari ni follower kita, katalah benda ni social media, follower kita 1,100,000, esok 1,200,000, okey lah. Kalau kita compare dengan semalam kan. So okey lah ada penambahan. Kalau likers kita hari ni, banyak-banyak ni, semalam likers kurang. So hari ni tambah sikit. So okey. Ataupun konten ini medsos lah. Ataupun kehidupan lain, career dan sebagainya. Stop comparing us to others sebab itu akan membawa kepada chaos dalam minda kita, kehidupan, dan juga ada pesanan kata setiap orang ini ada tempo ya ataupun ada fasa hidup yang tersendiri. Kita tengok kawan-kawan semua dah kahwin, sekarang cuti sekolah, aku tak kahwin lagi. Itu sudah membuatkan lebih mendekatkan diri kepada chaos. Okey. Setakat ni itu 4 rules yang saya nak share dulu. Dalam masa 12 minit yang saya dah present ni, maksudnya saya ambil masa 3 minit untuk setiap rules. Okey lah. So rules pertama, stand up straight. Rules kedua, treat yourself like you are responsible. Rule ketiga, make friends with people who want the best for you. Dan rule keempat, compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. Okay, kita tarik nafas dulu. Rule kelima, do not let your children do anything that make you dislike them. Okay, ini tentang parenting. Ini tentang parenting. Siapa kat sini, siapa baru kahwin, Syuari baru kahwin. Ibu-ibu bapa muda yang ada, ini penting sebab saya pun baru tahu tentang benda ni. Benda tu adalah ilmu-ilmu secara umum, tapi apabila Dr. Jordan Peterson pinpoint the specific requirement untuk kita didik anak kita, maka ia menjadi satu kayu ukur yang penting, iaitu penting untuk kita ibu bapa mempersiapkan anak kita, istilahnya adalah menjadi socially desirable. Anak kita ni boleh bersosial dengan baik dengan kawan-kawan dia,
ataupun lebih baik dengan orang yang lebih tua, selewat-lewat dia ketika anak kita berumur 4 tahun. Maksudnya pada umur 4 tahun tu, anak kita tu sepatutnya dah boleh pandai berkawan dengan orang lain. Kadang-kadang kita tengok anak kita, anak kita jujur dah ni. Dah pandai sembahyang, ngaji pun okey. Kalau suruh kalau belajar dan sebagainya, dah boleh belajar. He or she is good for herself. That is good. Itu sudah bagus. Tapi satu benda penting adalah anak kita tu kena pandai bersosial. Kena pandai berkawan. Selewat-lewatnya ketika berumur 4 tahun, kena pandai main bersama-sama. Kalau anak kita tu duduk dengan anak orang lain, dia boleh main permainan tu secara bersama-sama. Itu sebabnya kalau pada umur 4 tahun anak kita tu masih tak pandai main dengan kawan, dia akan tersisih di taska ataupun di tadika. Bila dia tersisih, kawan-kawan lain akan main dengan kawan-kawan yang lain. Dia akan duduk seorang-seorang. So as the years go on, dia akan semakin tersisih, maka socially wise, anak kita akan lebih ketinggalan dalam bab ni. Jadi, apabila dia meningkat remaja dan semakin dewasa, dia akan jadi orang yang lebih socially awkward. Mungkin agak susah nak faham social cue. Social cue, faham kan? Daripada masyarakat. Dan seterusnya akan membawa kepada chaos lain lah pada era remaja dan dewasa nanti. Dan jadi penting untuk kita, jadi apa yang dia sebut di sini adalah jangan jadikan anak kita tu kalau kita tak suka anak kita tu macam tu, orang lain pun tak suka juga. Contohnya macam tadilah, saya rasa boleh dapat G100 kat situ InsyaAllah. Rule ke-6. Ini salah satu rule yang saya suka. Set your house in perfect order before you criticize the world. Dia ada satu perumpamaan dalam bahasa Inggeris, if every man sweeps his own porch, the whole world would be clean. Nampak saya tak edit ni, sorry. Saya copy paste ni. Bawah ni silap Jadi set your house in perfect order before you criticize the world ni adalah sebelum kita mengkritik ataupun kita komen banyak-banyak tentang dunia, adalah step pertama adalah kita set our own life dulu in order. Saya rasa ini penting sebab saya baru terjumpa seorang social media influencer. Dia komen di YouTube Dr. Jordan Peterson ni, dia bagi tahu dia sebelum ni seorang influencer, dia banyak tolong orang DM dia bagi nasihat dan sebagainya, tapi somehow hidup dia pula yang chaotic. Jadi dia stop dulu medsos dia hack himself dulu, dia improve diri dia, lepas tu baru dia boleh bagi dia kembali ke media sosial dan dia boleh bantu orang dengan lebih berkesan. Itu contoh set your house in perfect order before you criticize the world. So apa-apa yang kita nak komen kat dunia, kita nak komen ataupun kita nak perubahan yang besar di luar sana, kita mulakan dengan diri kita dulu. Ini adalah tentang rule ke-6. Kemudian rule ke-7, saya nak singkatkan yang ini, pursue what is meaningful, not what is expedient. Expedient ni adalah yang senang. Pursue what is meaningful. Kita semua saya rasa kita semua dah tahu, dah selalu dengar benda ni. Ada satu buku tentang dalam Jepun dia panggil Ikigai. Mesti ini lebih kurang lah. Meaningful ni maksudnya adalah, bukanlah maksudnya kita kena meninggalkan kerjaya, career yang kita ada sekarang kalau kita tak rasa itu meaningful. Sebaliknya, kalau sekarang ni kita dah jadi cikgu, kita kena cari apakah yang meaningful sebagai seorang cikgu. Kadang-kadang hari ni kita dengar banyak keluhan daripada cikgu-cikgu kan. Kerja banyak, silibus yang macam-macam, kejap tukar kementerian yang kejap macam tu, kejap macam ni, dengan online dan sebagainya. So itu adalah chaos yang kita akan jumpa dalam career kita sebagai seorang guru. So macam mana kita nak back into order balik, untuk tukar balik chaos tu kepada order, adalah kita cari balik apakah benda bermakna
dalam karier kita sebagai seorang guru. Apa contohnya? Apabila ada anak murid yang lebih pandai, anak murid yang berterima kasih setiap kali kita mengajar, ataupun ada anak-anak yang sebelum ni kita tengok dia mungkin tak ada kawan, tapi bila dah masuk kelas kita dah pandai berkawan contohnya. So mungkin itu meaningful pada diri kita. So itulah kita kena cari dalam career ataupun kehidupan kita. Sama lagi benda lain dalam keluarga, apa yang bermakna dalam keluarga kita bagi yang dah kahwin, bila dah ada anak-anak, apa yang bermakna bila kita dah ada anak-anak yang baik dengan kata contohnya, ataupun anak-anak yang pandai membawa diri. So itu yang kita kena pursue, not what is expedient. Expedient ni adalah yang mudah, mudahnya, maksudnya tak apalah buat mudah-mudah ya, asasi akijo contohnya, apa ni contohnya, kerja apa kerja peniaga tepi jalan, cukup sekadar dapat sales. Tapi sebagai peniaga pun di sana ada meaning yang kita boleh cari dalam career ataupun kerja yang kita ada tu. So benda tu yang kita kena cari. Ini tak nak panjang ni, panjang juga nombor 7 ni. Nombor 8, tell the truth or at least don't lie. Ini saya rasa agak straightforward walaupun dalam filosofinya agak panjang. Sebab dalam dunia hari ini, saya rasa kita hidup hari ini dalam definisinya adalah sebagai post-truth society. Boleh carilah benda ni. Yang pendek kata, jangan cakap bohong lah. Sebab once kita dah berbohong, trust itu akan hancur. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh nak cakap benda betul, jangan menipu. Cakaplah apa-apa pun. So 8 rules yang saya dah share setakat ni. Syuari ada lagi ke tu belakang tu? So rules ada. Teruskan. Organizer tak nak sedia air. Cuma ada housemate. Tengah housemate. Do not let tentang parenting ada, tentang career ada, tentang diri sendiri pun ada. Saya nak masuk 4 yang terakhir insya-Allah. Tak lama dah. So ini adalah antara rule yang saya suka juga. Assume the person you are listening to might know something you don't. Ini adalah tentang komunikasi. Ialah tentang mendengar. Bila kita assume, aku nak dengar sesuatu ni, dia ni ada something yang aku tak tahu ni, aku kena dengar. Sebabnya mendengar adalah kunci keberkesanan komunikasi. Sebab ramai orang ni, dia dengar bukan untuk faham. Dia dengar sebab dia nak jawab balik. Macam suami isteri kan. Bila isteri cakap untuk lelaki ni, dia dengar ni bukan sebab nak faham isteri tu. Dia tunggu mana point dia nak jawab balik. Mungkin boleh relate lah. Ataupun banyak benda lain yang kita rasa kita dah tahu. Tapi sebenarnya banyak lagi benda yang kita tak tahu. Saya suka quote ni. Kalau di Twitter saya, ini saya pinkan sebagai post. Siapa boleh cari Twitter. Knowing enough to think you are right, but not enough to know you are wrong. Maksudnya adalah kita dah tahu banyak benda dan kita rasa kita dah betul. Tapi sebenarnya ada benda lain yang kita tak tahu, yang kalau kita tahu, baru kita tahu yang kita salah. Contohnya, apa contoh? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, contohnya, siapa pernah ingat kes anak yang tertukar, yang lepas 20 tahun baru orang jumpa balik parents sebenar. So sepanjang 20 tahun tu, baik mak ayah, baik anak, kedua-dua belah pihak, adik-beradik, hospital, semua mereka rasa mereka dah buat benda yang betul, knowing enough to think that mereka semua dah betul. They are right. Sebab mereka, anak ni bawa ke rumah ni, anak ni bawa ke rumah ni. Semua orang dah betul. Sebab semua orang tahu itu yang betul. Tapi rupa-rupanya not enough. Ada lagi benda yang diorang tak tahu. Mungkin beberapa kejadian yang berlaku di hospital tu, yang berlaku yang tak ada orang tahu, yang kalau tahu benda tu barulah tahu yang semua orang tu salah.
doktor pun sebenarnya beranggapan salah, mak ayah yang dah 20 tahun hidup dengan anak tu pun salah, anak tu sendiri salah, dua-dua belah pihak. Lepas tu barulah tahu ada kebenarannya. So begitulah dalam kita live. Sekarang ni semakin dekat dengan musim pilihan raya. Saya sebut benda ni juga. Kita rasa kita dah tahu banyak isu berkaitan dengan contoh isu di Kelantan, isu Sesebah contohnya yang bising itu, isu air Kelantan dan sebagainya. Kita rasa kita dah tahu banyak menyebabkan okey, aku tahu dah ni benda isu ni. Tapi ada lagi benda-benda yang kita tak tahu yang mungkin kalau kita tahu baru kita sedar kita salah. So instead of inilah yang saya nak maksud kat sini adalah penting untuk kita meneliti hujah-hujah orang ataupun mendengar, sebab mungkin ada benda yang kita belum tahu. Kadang-kadang kita baca tajuk baca paper tu baca tajuk saja, baca tajuk terus pergi komen dan sebagainya. So assume the person you are listening to might know something. Terima kasih. Sampai dah. Wow, thank you. Dah aku live Facebook jari-jari sekali. Okay, rules ke-10. Be precise in your speech. Ini antara rules saya suka juga. Tak lama dah, 5 minit lagi. Speech ini berkaitan dengan bahasa, kebolehupayaan untuk berbahasa. Kalau kita fikir balik kan, bahasa ni sebenarnya istilahnya ialah change the chaos into order. Cuba kalau kita tak tahu nama-nama barang depan kita, kita nak sebut. Apa benda ni? Ni, gapo ni? Kalau tak ada bahasa, benda ni akan jadi chaos. Kita akan bagi bahasa isyarat, kita nak terang ke orang. Tapi bila kita dah boleh cakap benda ni, ini handphone, pen. Bahasa akan menukar chaos menjadi benda dan order. Sebab itu antara perkara pertama yang Allah buat setelah dijadikan Nabi Adam ialah Allah ajar Nabi Adam ini dengan segala nama benda. Sebab Adam ini akan menjadi seorang khalifah. Khalifah ni adalah untuk mentadbir dunia, untuk membawa order kepada bumi. Jadi perkara pertama yang penting dalam order adalah bahasa. Komunikasi. Komunikasi yang berkesan akan menukar chaos menjadi order. Jadi benda ni memerlukan untuk membolehkan komunikasi berkesan itu berlaku, memerlukan seseorang itu ada ilmu, ada kebolehupayaan berfikir, dan dari situ kebolehupayaan untuk mengartikulasikan menggunakan perkataan yang tepat, ayat yang precise dan konteks yang paling tepat untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Saya cuba. Kalau tak precise kan. So be precise in your speech ni pada saya, walaupun ia sangat simple, tapi pada saya ini antara rule yang paling susah kita nak buat. Sebab bila tak be precise ni, ini dia akan berlaku chaos, miscommunication. Dalam program miscommunication ni banyak berlaku. Siapa punya kerja menyebabkan dia ni tak siap, itu tak siap. Bahkan kalau kita peribadi kan, kita miscommunication, silap tengok jadual. Contohnya hari ni live saya pukul 9. Itu kita ada satu program. Sepatutnya program tu pagi, tapi speaker ingatkan malam. So itu miscommunication. Chaos. Dalam keluarga, suami isteri, miscommunication. Chaos. Dalam masyarakat, imam macam itu, isu raya, miscom. Chaos. Dalam negara. Bahkan bukan sekadar manusia, barang, benda, mesin pun kalau miscom dia akan chaos. Baru ni saya bersembang dengan kawan saya, seorang engineer. Di kilang dia tu ada satu alat tu yang gagal detect suhu sekejap je, beberapa saat je. Menyebabkan dia lambat. Maksudnya adalah kegagalan mesin tu, satu part mesin tu untuk detect suhu tu untuk beberapa saat je. Menyebabkan mesin tu down, nak ganti balik kos dia berpuluh ataupun beratus ribu. Itu miscom dalam mesin. Jadi precise in speech ini adalah penting sebab
dia akan membawa kepada banyak order, dan kalau tak berkesan dia akan jadi banyak chaos. Rule nombor 11, do not bother children when they are skateboarding. Ini adalah parenting. Saya rasa saya cuba. Penting untuk kita biarkan anak kita ni meneroka benda-benda bahaya, tapi mereka buat dalam keadaan selamat. Sebab kanak-kanak ni perlukan challenge untuk push the limit. Mak ayah ni tak boleh nak biar anak ni manja sangat. Sebab apa? Sebab mungkin Dr. Jordan Peterson ni tengok passion dia, anak-anak yang pampered akan menjadi timid dan sebagainya lah. Jadi penting anak-anak ni untuk di-challenge sebab dia akan membina mentality fighter, pejuang dalam hidup dia. Untuk dia kalau jatuh, sakit, bangun balik, cuba cabaran baru. Kalau skateboarding ni cuba challenge baru. Mungkin mula-mula naik macam tu, lepas tu naik besi, flip, pusing sana sini. Itu adalah skateboarding punya skills yang diterjemahkan dalam kehidupan kita untuk kita challenge anak-anak ini supaya bukan sekadar untuk bangun challenge, tapi dia untuk menerima kegagalan dia. Penting untuk anak-anak ini accept yang dia tu boleh jatuh kerana kesilapan dia. Dan dari situ dia bangun balik. Ini adalah antara tips parenting lah. Penting untuk kita sibuk bapa untuk belajar. Dan akhir sekali adalah pet a cat when you encounter one on the street. Okey, ini adalah tentang, cuba bayang bila kita duduk di kedai makan, ada kucing, kita cuba untuk pet, gosok kepala kucing tu. Sekejap, bila kita gosok kepala kucing tu, itu adalah momen kita dengan kucing tu yang kita dengan kucing tu. Tak ada orang gosok tu cepat-cepat, dia akan gosok tu dengan penuh perasaan, dia akan tengok reaction kucing dan sebagainya. Dan Dr. Jordan Peterson cuba untuk bawa perumpamaan ini sebagai satu meditation of fragility. Maksudnya adalah kalau seseorang tu, kita semua kadang-kadang berhadapan masalah besar, ujian yang berat, tahu ada penyakit, dapat kanser, ada ahli keluarga meninggal, fail exam, accident ataupun apa-apalah chaos yang kita berlaku. Buat masa tersebut kita ataupun terbakar, jangan fikir jauh. Jangan fikir masa depan setahun akan datang. Jangan fikir siapa aku nak nikah lepas ni. Jangan fikir anak aku berapa orang lagi. Fikir momen yang dekat dulu. Mungkin masa ni, detik ni, mungkin minit yang ada ni, that particular moment untuk kita reflect dan meditate. Meditate apa adalah untuk kita menghargai apa yang kita ada buat masa ni dan kita manfaatkan dan kita hargai. Saya teringat lirik nasyid lah bila dengar benda ni. Titis derita melanda, segunung kurniaannya. Syuhari nasyid sikit. Dan Hijaz. Ini the exact definition lah. Bila pet a cat when you encounter one on the street. Sebab bila kita gosok kepala kucing di tengah jalan tu, duduk sebentar, kita dengan kucing tu mungkin untuk beberapa minit, beberapa saat ataupun seminit dua, kita reflect apa yang ada pada diri kita, masalah kita, dan hargai momen itu. Kucing jalanan tu dia mungkin lebih tak bernasib baik berbanding dengan kita dan sebagainya lah. So itu 12 rules yang saya dah bentang masa setengah jam, 32 minit, Alhamdulillah. Sebelum berakhir, saya nak cadangkan, menyarankan penonton semua untuk kita, saya sebut tadi bahawa Dr. Jordan Peterson ni, pada saya dia lebih cemerlang dalam bercakap berbanding tulis buku. Bahkan masa saya baca buku dia ni, saya macam bayang dia bercakap. Ayat-ayat dia macam ayat dia bercakap. Sebab saya banyak dengar dia punya talk dulu, baru saya baca buku dia. Video yang last ni, saya tunjuk ni bagi dapat tak? Yang nombor 6 ni, yang bawah sekali, sebelah kanan last sekali tu, itu adalah video yang membawa dia, membuatkan dia viral pertama kali. Iaitu, sekeliling dia tu adalah penyokong-penyokong LGBT di kampus dia, Universiti Toronto, Kanada. Dia dikelilingi oleh student dia yang pro LGBT, berbahas dan berdialog dengan dia, dan dia counter every argument
dengan begitu precise. Ramai-ramai ni. Yang ni tak puas hati, budak-budak tak puas hati kan. Dia bukan pandang kecek sangat, dia macam dia outrage je, dia marah je sebenarnya, tapi dia layan. Menyebabkan dia ni mula meningkat naik dan dia boleh dijemput oleh banyak TV. Bila dah banyak-banyak bagi ceramah dan sebagainya, lepas tu baru dia tulis buku. Itulah dia. Dan saya nak sarankan macam mana dia argue. Semua ni adalah interview dan kebanyakannya adalah berkaitan dengan left wing, maksudnya macam liberal, pro LGBT, feminism yang ekstrim dan sebagainya. Macam mana dia counter semua argument tu dengan dia panggil dia kucing mati, apa istilah dia, rapat dinding, gitulah kot. Setelah saya dengar video-video ni kebaikan dia, ini adalah algoritma Facebook pula. Saya banyak naik algoritma social media. Kemudian banyak naik di YouTube saya wacana-wacana di barat, di UK, di US, di Kanada, antara pro LGBT dengan yang tidak setuju dengan LGBT, dengan gerakan liberal, feminism dan sebagainya. Dan saya banyak belajar dari hujah-hujah mereka untuk kita ambil sebagai modal kita pula, buah kilang. Saya sarankan untuk dekati Jordan Peterson ni sebab dia akan membawa algoritma trend wacana-wacana ilmiah di barat untuk masuk ke algoritma kita, dan kita akan dapat tahu betapa banyak lagi hujah-hujah yang ini ke cara nak jawab. Sebelum kita dah jawab hujah dengan hujah dalil daripada Quran dan sebagainya, itu satu hujah kita. Tapi ini hujah logik, rasional balas rasional. Ini maksud saya adalah apabila kita membaca 12 Rules of Life ni, mengenali tokoh, persona, figura ini, dia akan membagi menjadi satu gerbang kepada kita ke satu lapangan ilmu yang mungkin kita tak pernah jumpa sebelum ni. Dan ini yang saya jumpa, yang ini saya nak kongsikan semua penonton hari ini, satu algoritma baru untuk saya masuk, untuk saya sarankan semua orang cuba untuk cari dan dengar wacana-wacana sebegini. Sekian saja saya rasa. Wallahualam. Sila serahkan balik kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih kepada panel kita atas perkongsian 12 rule untuk for life. Jadi nampak macam mana audien kita, okey ke? Kita tengok sikit IB Nadia Osman, terima kasih komen. Menarik, Aini Sofia, menarik. Kita buka ruang kepada audien kalau ada nak tanya apa-apa. Mungkin selain daripada tanya soalan, kalau sempat tangkap, kalau saya minta untuk tulis balik 12 tu boleh ke? Berapa poin dapat? Kan? Saya sendiri sangat tertarik antara banyak-banyak poin itulah, satu poin tentang komunikasi tadi. Sebab saya belajar bidang kaunseling, komunikasi tentang mendengar tu, jadi saya macam poin yang keempat tu tertangkap tentang komunikasi tu. Okey, jadi rasanya kita tunggu sambil tengok soalan tu. Mungkin panel ada nak bagi info tambahan ke apa ke? Silakan panel kalau ada. Sambil-sambil tu audien boleh tanya soalan. Ada soalan tak? Soalan itu tengok soalan. Pasal moderator tak tahu nak tanya ke apa. Saya nak berkongsi satu lagi. Ini bukan pasal buku ni. Bukan pasal buku ni, tapi dia konsep apabila kita membaca buku-buku self-help secara general. Saya ada baca, saya tengok satu YouTuber buku, booktuber. Dia banyak baca buku self-help. Dia banyak share. Dia bagi cakap, kalau kita boleh ambil setiap buku tu satu pun dah okey. Setiap buku tu satu pun dah okey.
Sebab kadang-kadang benda tu dia benda sama je, cuma dia rephrase dalam dalam terma yang berbeza. Contohnya kalau yang ni set apa ni, rules yang ke saya pun tak ingat lagi. Rules yang ke-6, set your house in perfect order before you criticize the world. Ini hampir sama dengan habit pertama dalam Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, be proactive. So dia benda sama. So dia akan melengkapkan antara satu sama lain. Tapi kalau satu buku tu kita boleh ambil satu, itu pun dah okey. Itu kalau baca banyak buku self-help lah. Kalau tak banyak baca, ambil banyaklah sikit, 3 ke. Itu yang, so kalau malam ni tak dapat banyak, dapat 3 pun okey. Betul yang setuju. Okey, adakah soalan daripada audien? Kalau tak ada, Kita buah Juari. itulah kata. Buat ke pria tak tahu. Buat backstage kejap lagi. Nampaklah moderator ni blur. Last point, tak ada juga apa. Mungkin kalau tak ada lah, macam tak ada Rumusan. soalan. Rumusan, betul. Rumusan Jadi dengan adalah klisenya, saya persilakan panel tu untuk memberikan rumusan terhadap sesi kita pada malam ni. live tak payah panjang-panjang. Pertama, buku ni pada saya dia gabungan banyak bidang ilmu. Sebab tu saya bagi tahu backstage Coach Wari dia sebut dalam live pula. Saya tak saran dia yang baca sebab saya tahu kalau dia baca buku ni mungkin stres lebih ya. Tapi kalau sekurang-kurangnya kita dapatkan gist daripada 12 rules ni sebab rules tu yang penting. Cara nak dapatkan tu mungkin baca buku ni, ataupun kalau tak rasa macam susah baca buku, saya sarankan boleh tengok YouTube. Sangat banyak orang interview Prof. Dr. Jordan Peterson tentang buku ni. So wawancara-wawancara tu kita boleh tengok. Ataupun sesi-sesi world tour yang dia kempen buku ni di Australia, di UK, di Canada, ada beberapa talk dia sejam lebih tentang buku ni. Dengar yang tu pada saya sudah cukup untuk kita dapat gist tentang buku. Yang kedua, saya nak kembali pada objektif yang saya asal tadi supaya kita mengenali dan mendekati cara. Bukanlah saya nak ambil keseluruhan hujah-hujah Dr. Jordan Peterson ni, tapi saya lebih tertarik cara beliau berhujah. Yang saya rasa jarang kita boleh jumpa, dan itu yang kita nak belajar. Maksudnya tengok sendiri lah YouTube dia tu. Cuma dia bahasa Inggeris. Dan pemilihan perkataan beliau itu pada saya dia tidak terlalu tinggi tapi dia tidak terlalu simple. Just perfect. As it should. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk kita sedar bahawa memang sebenarnya dengan kita mendekati ilmuwan, untuk saya sarankan kepada semua untuk kita lebih susun algoritma YouTube kita, IG kita dengan Facebook kita. Ini conscious kita kena sedar benda tu. Sebab setiap klik kita tu akan menjadi satu algoritma. Setiap YouTube yang kita tengok tu akan menjadi algoritma yang akan menentukan video mana akan disarankan kepada kita. Kalau kita banyak tengok video viral, maka akan naik video viral. Kalau kita banyak tengok vlog, travel log, video macam tu akan banyak naik. So saya nak sarankan agar antara algoritma yang kena masukkan dalam YouTube kita, Facebook kita adalah wacana-wacana ilmiah sebegini. Sebab saya merasakan untuk beberapa tahun ke hadapan, mungkin beberapa bulan akan datang, kita akan berhadapan dengan dunia yang lebih kaotik di Malaysia. Dengan pilihan raya semakin dekat, dengan pasca pilihan raya yang kita tak tahu macam mana,
benda-benda macam itulah maksud saya, untuk kita memperkuatkan hujah kita dengan kita belajar dengan orang yang lebih pandai berhujah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita tak boleh nak ahsan diri kita, kita belajar dengan orang yang ada hujah yang lebih baik. So, cara nak belajar itu adalah dengan kita cari dan design media sosial kita dengan algoritma yang lebih sesuai dengan keperluan kita untuk beberapa bulan akan datang. So itu take home yang saya nak rumuskan pada malam ni. Wallahualam. Terima kasih atas jemputan. Semoga ada manfaat lah untuk semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dapat diambil lah untuk kita bawa bekal lah pada rumah nanti. Bekal paling mudahnya, rumusan daripada moderator, paling mudahnya apa perkataan ataupun kata ayat yang menarik yang kita rasa kita dapat benda tu, kita tulis balik. Paling mudahnya tulis dekat status WhatsApp. Tulis dekat status WhatsApp, mudah-mudahan orang yang tengok tu, tak kisahlah status WhatsApp ke Facebook ke, kita tulis balik dan kita kongsikan kepada orang itu, kita kongsi dekat umum. Mudah-mudahan bila kita tulis ni kita lebih ingatlah. Jadi itulah sekadarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada panel dan juga semua viewer yang bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih yang menonton, terima kasih yang memberi komen, dan juga saya selaku moderator mohon maaf lah ada terkurang di pihak saya dan pihak Momen Buku sendirilah. Teruskan bersama dengan Momen Buku. Kita ada program kupas buku My Book Time setiap minggu, setiap hujung minggu, biasanya bersiaran pada hari Sabtu pagi, kebiasaan dia lah. Dan kita bergantung juga lah. Yang pastinya setiap minggu insyaAllah ada sesi kupasan buku. Dan jangan lupa kepada yang belum pergi lagi ke Pesta Buku Antarabangsa, panel kita gidah ke belum lagi? Belum. Belum lagi. Besok insyaAllah. Bila? Besok? Besok? Oh, okey. Mungkin kita boleh esok dan lusa, kena pergi 2 hari. Okey, insyaAllah. Kepada yang belum pergi lagi, insyaAllah boleh berkunjung ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jemputlah ke sana. InsyaAllah terlalu banyak orang kata khazanah-khazanah ilmu yang kita boleh ambil, dan kita boleh tengok satu suasana. Setelah 2 tahun kita tak ada Pesta Buku ni secara fizikal. So tahun ni kita ambillah peluang bersiaran, tak silap saya sehingga 12 Jun, 3 hingga 12 Jun. Jadi ada masa kita jumpa dekat sana. Terima kasih Fatihah, terima kasih Momen Buku, terima kasih Izzah Makno, terima kasih kembali. Jadi sekali lagi saya mewakili pihak Momen Buku mohon maaf di atas kekurangan. Selamat malam dan selamat maju jaya, jumpa lagi insya-Allah.